Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazlini. Sekarang saya akan terangkan tentang persijilan halal di Malaysia. Korang tahu tak? Bahagian pengurusan halal adalah salah satu daripada bahagian JAKIM yang bertanggungjawab untuk melaksanakan persijilan halal di Malaysia bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam Negeri. Persijilan halal telah pun bermula pada tahun 1965 oleh Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS, manakala persijilan halal yang dilakukan oleh JAKIM telah pun dimula pada tahun 1974. Pada masa itu, mereka diberi tanggungjawab untuk menjadi salah sebuah badan yang mengawal selia sijil produk halal di samping Jabatan Agama Islam Negeri melaksanakan logo dan sijil halal masing-masing. Pada tahun 1994, pengesahan halal telah pun diberi dalam bentuk sijil pengesahan juga disertakan dengan logo halal. Pada tarikh 16 Januari tahun 2003, JAKIM telah pun ditubuhkan dan beroperasi sebagai satu badan persijilan halal dengan tujuan menyelaras, mengeluar dan memantau sijil pengetahuan halal serta menguatkuasa semua peraturan halal di Malaysia. Jadi bermula daripada itu, kerajaan telah mengutuskan bahawa segala urusan yang berkaitan dengan pengesahan halal akan dilaksanakan oleh pihak JAKIM. Jadi pada 1 November tahun 2005, bahagian ini telah pun ditukar nama sebagai bahagian Hub Halal. Sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan Islam di negara ini, JAKIM telah pun melalui pengurusan halal merupakan agensi utama yang menguruskan persijilan halal dan penguatkuasa status halal. Jadi dalam konteks ini, JAKIM telah menggariskan visinya iaitu untuk menjadi sebuah perkhidmatan persijilan halal yang berwibawa dan diiktiraf di dalam dan di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Hakimi dari kelas DPH 6B dan akan menerangkan tentang ciri-ciri logo halal yang berada di Malaysia. Ciri-ciri, terdapat banyak ciri-ciri logo halal yang kita boleh nampak di produk yang dipasarkan di Malaysia. Antara sebagai yang boleh saya bagi contoh adalah produk susu Dutch Lady. Ini adalah contoh logo halal yang terdapat di dalam produk ni tersebut. Antara ciri-cirinya adalah perkataan Malaysia yang berada di dalam bulatan tersebut, bulatan logo. And then ada bintang yang berbucu 8 di tengah-tengah bulatan, And then ada tulisan halal bahasa Malaysia dan Arab. And then ada 2 bintang kat sini yang memisahkan antara tulisan Arab dan tulisan Rumi, dan atasnya adalah Malaysia dan bawahnya adalah Malaysia yang bertulisan Arab. Dan dekat bawah sini ada nombor standard produk iaitu MS 1500/2009 dan bawahnya adalah nombor rujukan permohonan. Ini adalah contoh produk susu daripada Dutch Lady. Terima kasih. Logo halal dan sijil halal di Malaysia mempunyai kelebihan yang baik sama ada produk tersebut dieksport ke luar negara ataupun produk di dalam negara. Saya akan memberikan kelebihan yang terdapat pada logo dan sijil halal di Malaysia. Sesiapa yang memohon logo dan sijil halal di Malaysia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya produk yang mempunyai logo dan sijil halal tersebut akan mendapatkan keyakinan daripada pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Para pengguna akan bertambah yakin apabila produk tersebut telah diiktiraf oleh Halal JAKIM Malaysia, kerana
sesuatu produk itu telah disediakan oleh premis makanan yang telah mematuhi piawaian daripada JAKIM yang telah ditetapkan. Mereka mengikut piawaian kebersihan peraturan Islam melalui garis panduan tersebut. Okey, yang kedua adalah memudahkan pemantauan. Okey, yang memudahkan pemantauan ni adalah sesuatu produk yang yang memohon CJ Halal Malaysia akan selalu dipantau oleh JAKIM, sama ada mengikut piawaian yang telah ditetapkan pun ataupun tidak. Okey, mereka juga akan mendapatkan nasihat daripada pakar pihak berkuasa agama yang berkaitan tentang kebersihan, kesucian yang menepati piawaian dunia dan peraturan Islam. Dan kalau produk tersebut suci dan bersih, pengguna Islam ataupun pengguna lain pun boleh mengguna produk tersebut. Okey, yang ketiga adalah peningkatan produktiviti dan laba keuntungan. Okey, dengan memohon logo dan CJ halal ini akan meningkatkan produktiviti syarikat kerana logo ini telah dikenali dan sinonim dengan masyarakat Islam. So, masyarakat Islam di Malaysia ataupun luar negara akan mengetahui tentang logo halal dan logo halal yang terdapat pada produk tersebut. Contoh, kalau pengguna Islam akan sebelum nak beli barang mesti akan melihat contoh nak beli air kan, mesti diorang akan tengok logo halal, ada halal ke tak. Okay. Dan kalau ada halal dekat produk tersebut, mereka akan yakin dan menggunakan produk keluaran tersebut. Okey, yang keempat adalah mudah mencapai produk ke pasaran luar negara. Okey, sebagai contoh produk Dash Lady ni lah. So bukan Dash Lady ni ada di dalam Malaysia saja. So di luar negara pun ada produk Dash Lady. So kalau itulah kelebihan yang kita boleh capai dalam memohon logo dan CJ halal di Malaysia. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Syahrir Musyafi. Saya akan menerangkan tentang skim persijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Skim persijilan halal ada 7. Yang pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, barang gunaan. Yang ketiga, premis makanan. Keempat, rumah sembelihan. Kelima, farmaceutical. Keenam, kosmetik dan dandan diri. Dan last sekali, logistik. Skim pertama, produk makanan dan minuman, tertumpu kepada skop standard pengeluaran, penyediaan, pengendalian dan juga penyimpanan makanan halal. Ia mengambil kira keseluruhan rantaian produk dalam aspek dalam halal thayyiban. Permohonan yang layak memohon di kategori seperti penghilang dan sebagainya. Kedua, barang gunaan, melibatkan garis panduan tentang penggunaan tulang, kulit, bulu haiwan dalam produk gunaan menurut undang-undang syariah, di mana tidak termasuk produk makanan dan kosmetik. Pengusaha perlulah memastikan ianya datang daripada sumber yang halal dimakan. Yang skim ketiga, premis makanan. Premis makanan merupakan sebarang bangunan atau apa-apa struktur kekal atau sebaliknya bagi penyajian dan penjual. Ia mematuhi kesemuaan peraturan yang terdapat dalam MS 1500 2009 serta makanan akta makanan 1983. Yang keempat, rumah sembelihan. Kesemuaan proses yang dijalankan dalam rumah sembelihan adalah patuh syariah, di mana ianya mengambil kira aspek penyembelihan itu sendiri. Ia memastikan bahawa haiwan yang disembelih di premis tersebut adalah halal dan memberi daging yang berkualiti. Yang kelima, farmaceutical. Farmaceutical ada 3 jenis ubat. Yang pertama, ubat am, ubat terkawal, ubat tradisional. Pengusaha perlu pastikan bahawa ubat dihasilkan adalah selamat untuk kegunaan pengguna dan tiada sebarang ramuan berbahaya dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Yang keenam, kosmetik dan diri, merupakan bahan dan
persediaan yang dibuat bersentuhan dengan bahagian luaran seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ luaran. Ia pastikan produk selamat. Yang ketujuh, logistik. Merujuk kepada perkhidmatan pengangkutan barang atau perkhidmatan rantaian kargo atau peruncitan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian makanan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syasha Iwana binti Zainal. Saya akan menerangkan tentang syarat permohonan pensijilan halal. Okey, syarat-syarat permohonan pensijilan halal dekat Malaysia ialah pemohon atau penghilang hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun lain-lain agensi kerajaan. Okey, yang kedua, mempunyai lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT atau surat akuan dari agensi kerajaan. Yang ketiga, beroperasi sepenuhnya terlebih dahulu sebelum permohonan dibuat. Keempat, mengeluar dan atau mengendalikan produk halal sahaja. Kelima, memastikan sumber bahan ramuan adalah halal dan memilih pembekal yang membekalkan bahan-bahan halal atau mempunyai sijil pengesahan halal yang diiktiraf. Memohon semua jenis produk atau menu yang dikeluarkan di kilang atau premis berkenaan. Okey, permohonan bagi pembungkusan semula ataupun repacking hendaklah mengemukakan sijil halal yang diiktiraf bagi produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Zan dari kelas DP 6B. Hari ini saya akan menerangkan tentang keperluan umum pensijilan halal Malaysia. Keperluan umum yang perlu dipatuhi bagi pemohon pensijilan halal Malaysia oleh JAKIM. Macam kita tahu, semua syarikat pemohon pensijilan halal harus memastikan sumber ramuan yang digunakan adalah halal. Ini bermakna bahan ramuan tersebut harus mempunyai pengesahan halal sama ada dari JAKIM. Sekiranya ia dari luar negara, pengesahan halal mesti daripada badan-badan yang diiktiraf JAKIM. Semua syarikat permohonan pensijilan halal hendaklah mematuhi segala aspek yang digariskan dalam manual prosedur pensijilan halal Malaysia. Seterusnya, syarikat hendaklah memastikan semua pekerja mengamalkan kod etika pekerja dan amalan kesihatan yang baik, good hygiene practice, seperti berikut. Yang pertama, mengambil suntikan typhoid. Semua pekerja mengamalkan penjagaan kesihatan dan kebersihan, melarang merokok, makan, minum atau makan minuman atau rokok, ubat dan lain-lain di ruangan pengeluaran. Memastikan pekerja memakai pakaian sopan dan mematuhi syarat-syarat kilang. Seterusnya, pekerja hendaklah membasuh tangan dengan cara yang betul dalam keadaan sebelum memulakan aktiviti pengendalian makanan. Kedua, selepas menggunakan tandas. Ketiga, mengendalikan bahan mentah atau bahan yang tercemar dan sebagainya. Pekerja juga dilarang untuk memakai barang kemas seperti cincin, gelang, rantai semasa pemprosesan makanan kerana ia boleh menyebabkan pencemaran pengendalian makanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Syafiqah Ain binti Ahmad Mukhtar. So hari ini saya nak terangkan prosedur pengesahan sijil halal Malaysia. So kat sini, permohonan sijil halal Malaysia bagi peringkat nasional atau antarabangsa boleh memohon secara online. Manakala jika permohonan sijil halal pengesahan bagi pasaran di peringkat tempatan boleh dipohon terus kepada Jain atau Main mana yang berkenaan. Borang semua perlu diisi secara lengkap di atas talian dengan mengemukakan butiran-butiran seperti yang dikehendaki di dalam borang dan menyertakan sijil-sijil yang berkaitan seperti profil syarikat, nama dan keterangan produk, bahan ramuan yang digunakan, nama dan alamat pengeluar,
status halal bahan ramuan berserta sijil halal. Lepas tu jenis bahan perbungkusan atau lain-lain dokumen seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM dan sebagainya jika ada. Dan peta lokasi atau premis kilang. Pemohon hendaklah menyediakan satu fail khas sijil pengesahan halal untuk menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dan boleh rujuk apabila pemeriksaan dijalankan ke atas premis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Syafina binti Muhammad Siddiq. Jadi saya akan teruskan dengan kepentingan pensijilan halal. Okey, bagi penduduk Malaysia Islam, khasnya makanan yang halal ni sangat baik dan penting. Jadi dengan adanya logo halal di setiap restoran dan pada sesuatu produk, ia mampu menambahkan lagi keyakinan kita terhadap produk tersebut yang mana sudah semestinya halal daripada pihak JAKIM. Biasanya kita rakyat Malaysia ni macam kurang sikit pengetahuan tentang halal ni kan. Jadi dengan adanya logo halal pada setiap produk dan restoran makanan, jadi kita sebagai pengguna yakin maknanya barang dan kedai itu halal dan kita boleh guna produk dan makan makanan dalam kedai itu. Jadi setiap sajian pelbagai proses dan SOP yang perlu dipatuhi bagi menjaga mutu produk tersebut, daripada bahan mentah yang digunakan, kebersihan, cara proses masakan sehingga cara penyajian makanan tersebut amat dititik beratkan. Sijil dan logo halal bukan sahaja memberi jaminan kepada masyarakat Islam bahawa sesuatu makanan atau produk itu halal mengikut syarat, tetapi ia juga mempunyai implikasi besar kepada industri atau pengusaha yang mengeluarkannya. Okey, halal bukan sahaja dilihat dari sudut keagamaan, tetapi satu komponen yang penting dalam dunia perniagaan termasuk pasaran halal global. Negara bukan Islam juga amat mengutamakan produk halal untuk pengguna mereka kerana aspek kualiti dan keselamatan, kata Saimah Mukhtar, pengarah bahagian Islam JAKIM. Okey, maknanya logo halal ni dan sijil halal ni tak semestinya orang Islam ataupun negara Islam sahaja yang menggunakannya ataupun memohon untuk ada sijil dan logo halal tu, tapi negara bukan Islam pun nak juga ada logo dan sijil halal tu. Sebab macam kita tahu, bila adanya logo halal tu maknanya makanan tu dijamin bersih, berkualiti dan sihat dan selamat untuk dimakan. Perspektif industri halal di Malaysia pada masa depan akan mendapat pandangan yang terbaik kerana sudah banyak industri halal yang ada di dalam Malaysia yang sudah diiktiraf oleh badan tertentu seperti JAKIM. Penduduk Islam di negara luar juga akan memandang tinggi terhadap negara Malaysia kerana sudah banyak industri halal yang berada di dalam Malaysia. Selain itu, industri halal pada masa akan datang juga akan berkembang dengan baik dan boleh menjalinkan hubungan antara negara Malaysia dan negara luar. Jadi seperti kita tahu, kita dulunya rakyat Malaysia kurang pengetahuan tentang halal ni. Jadi semakin meningkat tahun ke tahun, jadi peningkatan halal tu, pengetahuan halal tu sudah banyak dalam kalangan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi dan halal ini juga sudah diangkat ke satu peringkat yang di mana ramai orang yang sepatutnya tahu dan ambil tindakan kepada sesuatu produk atau barangan untuk memastikan setiap produk dan barangan itu adanya sijil dan logo halal. Jadi Malaysia kini tidak lagi boleh dipelekehkan oleh negara luar dengan isu tiada logo dan sijil halal di negara kita sendiri, sedangkan kita adalah negara Islam. Okey. Seterusnya akan banyak lagi industri yang tidak menggunakan logo halal akan menggunakan logo halal ini supaya industri mereka sentiasa diiktiraf oleh JAKIM maupun kerajaan di Malaysia. Dengan adanya aplikasi telefon mudah alih berkaitan halal, banyak membantu dalam mencari restoran halal, makanan halal dan sebagainya. Setiap industri yang mementingkan sijil halal ini juga akan dipandang baik oleh masyarakat pada masa akan datang kerana mereka semua tahu bahawa industri itu selamat dibeli kerana mempunyai sijil halal. Okey.
macam kita tahu sekarang ni dunia semakin maju. Jadi banyak teknologi yang kita boleh gunakan untuk kita tahu barang ataupun sesuatu kedai tu halal ke tak. Contohnya seperti sekarang kita ada aplikasi My E-Halal. Ataupun kita search je dekat Google, tak semestinya kita kena download apps dia, okay? Kita search je dekat Google My E-Halal tu, ataupun halal, hotel halal. So kita boleh search, nak contoh kita nak makan dekat kedai, sekian. Jadi kita search nama restoran tu dekat My E-Halal tu, nanti dia akan keluar sama ada kedai tu mempunyai logo halal ataupun tidak. Jadi kalau mempunyai logo halal dan sijil halal, bolehlah kita makan dengan tanpa rasa was-wasnya. Jadi semuanya senang. Sekarang ni semuanya berada di hujung jari kita. Okey. Persijilan halal Malaysia yang diakui sebagai antara yang terbaik di arena antarabangsa adalah pemacu utama kejayaan dan perkembangan pesat industri halal Malaysia. Pencapaian ini membuktikan bahawa usaha proaktif kerajaan Malaysia untuk merealisasikan harapan menjadi Malaysia sebagai hub halal global boleh menjadi realiti. Jadi pada masa akan datang, industri halal ni akan jadi sesuatu yang dipandang tinggi oleh masyarakat kita dan juga masyarakat luar. Tak semestinya kita sebagai rakyat Malaysia saja, pelancong yang datang dari luar negara dan juga daripada negara-negara Islam yang lain akan memandang tinggi kerana Malaysia mempunyai bakal mempunyai hub halal global yang sangat besar dan tinggi yang akan diyakini oleh semua orang.